Okey. So ingatlah yang ni. Okey, dengar suara kan? Dengar suara kan? Okey. Ini ada 5 proses. Ada 5 proses. Jadi kamu kena ingat menetapkan matlamat, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan dan melaksanakan pelan kewangan, mengaji semula dan menyemak. Jadi kamu kena ingat nah. Okey. So sekarang kita tengok soalan. Okey, soalan. Okey. Ini adalah soalan. Okey, antara yang berikut yang manakah bukan pendapatan? So, kamu buat gaji adalah pendapatan, bonus pun adalah pendapatan. Okey, allowance pun pendapatan. Angsuran ansuran bulanan rumah kamu kena bayar ke bank. So, ini adalah perbelanjaan tetap. Okey, so yang kedua, boleh kan? Okey, yang kedua, antara yang berikut yang manakah merupakan aliran keluar tunai? So, beasiswa masuk ke bank anda, hadiah kamu bawa balik rumah, okey, upah kamu masuk ke lompat juga. Okey, bil elektrik kamu kena bayar perbelanjaan. So, ini adalah aliran keluar tunai. Jadi jawapan dia adalah C. Okey. Jadi soalan yang ketiga, antara yang berikut, yang manakah ialah satu keperluan? Keperluan. Okey, yang manakah satu keperluan? Ini adalah keperluan. Kamu tiap-tiap hari kena makan kan? Ada tak? Tak makan. Puasa pun makan kan? Malam sakit pun makan kan? So, adalah keperluan. Okey, makanan mahal. Okey, bukan keperluan. Telefon pintar bukan keperluan. Rumah besar pun bukan keperluan. Kita hanya perlu rumah sahaja. Okey. So, soalan yang keempat, antara yang berikut yang manakah satu contoh bagi kehendak? Okey. So, yang mana adalah kehendak? Kehendak. Yang mana kehendak sekarang? Oh, ni soalan kritikal juga. Satu contoh bagi kehendak. Okey, rumah kita perlu. Zaman sekarang kan? Zaman sekarang. Sebenarnya semua saya nak. Okey, kehendak. Semua kita nak. Kehendak, keperluan dengan kehendak. Semua kehendak kan? Tapi yang mana lebih kepada kehendak? Okey, yang mana lebih kepada kehendak? Aino kata dia nak semua. Tapi yang mana lebih keperluan, yang mana lebih kepada kehendak? Ya, jawapan dia motor. Telefon kita perlu, macam Aino kata telefon perlu untuk kelas online. Kereta boleh bawa. This question already killed me. Ni susah sikit. Ni susah sikit. Cikgu pun fikir sama ada ini kehendak ke yang ni kehendak. Jadi kereta boleh bawa ramai orang pergi ke e-concept atau makan di kedai makan. Okay? So, kita tengok soalan yang kelima. Okay, soalan yang kelima. Ini susah sikit lah. Kamu cuba buat baca soalan sendiri. Okay, be good then. Okey, dia bercarang membeli perabot. Okey, tujuan dia nak beri satu set perabot dan measurable
dan berharga bernilai 1,400. Okay. So, dia bercadang untuk membeli dalam tempoh 4 bulan dari sekarang. Gaji bulanan ialah gaji dia 3,500. Dia menyimpan sebanyak 350 setiap bulan untuk membeli set perabot. Antara yang berikut, ayat yang manakah merujuk kepada konsep attainable? Apa maksud attainable? Okay. So, ingat balik, kita ada konsep SMART kan? S-M-A-R-T, SMART. Apa maksud attainable? Okay, kita tengok dari sini. Di sini. Ingat lagi? Specific, measurable, attainable. Ingat, specific boleh nyata matlamat, measurable kita tahu berapa jumlah wang yang diperlukan. Attainable, kita perlu menyediakan rancangan supaya boleh capai. Okay. Realistic, kita kena kira sama ada logik ke tidak, mampu ke tidak. T, times pound, tempoh masa. Bilakah boleh mencapai matlamat? Okay. Sebenarnya kamu boleh bersuara sebab susah cikgu nak tengok chat tau. Kamu boleh buka mic dan bersuara lah. Okay. So yang ini, okay, kita tengok balik soalan. Mana soalan? Okay. Okay, attainable. So jawapan dia apa? Rasanya attainable. Okay. Sekali lagi, B. perabot. Dia nak beri perabot itu adalah S kan? Spesifik, tujuannya khusus. Harga and measurable. Okay. Boleh diukur. Attainable, kita kena rancang. Kita kena rancang. Yang mana rancang? Okay. Gaji, ini maklumat. Ini pun maklumat kan? Maklumat juga. C pun maklumat juga. Okay. D, merancang memberi. Okay, ini masa. Okay, masa. Membelinya dalam tempoh 4 bulan. Okay, tempoh masa. So, yang ini adalah rancangan. Yang lain tu maklumat ya. Okay, gaji bulanan Puan Sofia ialah 3,500 dan dia menyimpan sebanyak 350 setiap bulan. Attainable. Okay. Kalau nak tengok nota tu boleh tengok Google Slide cikgu ya. Okay. So, okay ya. So ini adalah attainable. Kita kena ada rancang. Okay, baru kita sampai realistic. Okay, kita tengok soalan seterusnya, soalan objektif. Okay, B. Ini tanpa merujuk buku boleh jawab tak? Menetapkan matlamat. Kita kena nyatakan proses pengurusan kewangan. Proses, okay, yang pertama kita kena setkan target kita. Okay, menetapkan matlamat. Yang kedua, lepas kita set target kita, kita kena buat apa? Financial position, menilai. Menilai kedudukan kewangan. Menilai kedudukan kewangan. Okay? Boleh? Boleh kan? Okay, lepas menilai kedudukan kewangan, okay, ini tulisan buruk jangan macam cikgu tulisan kamu kena cantik sikit Okay, so lepas nilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan. Okey, wujudkan pelan kewangan, kita kena melaksanakan. Okey.
melaksanakan pelan kewangan. Baru kita mengaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, boleh ya? Okey, so 2. Okey, kamu boleh buka mic ya kalau nak. Okey, tandakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan semasa kita berbelanja. Okey? Apa kesalahan? Tanda. Betul. Mark the mistake make when we spend money. Mistake. Menyediakan bajet ya. Bila kita nak, ini bukan jawapan. Ini maksudnya betul lah. Kita kena menyediakan bajet. Kita beli barang, kita kena ikut bajet kita. Okey. Kesalahan. Okey. Kesalahan berbelanja secara berlebihan. So tak boleh lah yang ni kan. Perbelanjaan adalah melebihi pendapatan. Betul tak? Salah kan? Ini adalah kesalahan. So tidak dapat membezakan antara keperluan dan kehendakan. Needs and want. Salah. Nak beza lah. Salah. Okay, kesalahan. Yang ni baru betul. Okay, yang ni baru betul. Yang lain kesalahan lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, soalan ni. Okay, kamu baca soalan. Lepas tu dia nak tulis konsep. Yang mana, okay. So, baca soalan ya. Okay. Karina ialah seorang pelajar tahun pertama di universiti tempatan. Dia ingin melancong ke luar negara selepas tamat pengajiannya dalam masa 4 tahun. Okey. Karina bekerja separuh masa di sebuah kedai dan mendapat upah sebanyak 900 satu bulan. Okey. Perbelanjaan yang diperlu disediakan oleh Karina untuk melancong ialah 8,200. Wow, banyak ni. Karina bercadang untuk menyimpan 200 daripada upahnya setiap bulan. Okey. Okey. Berdasar situasi Karina, lengkapkan jadual di bawah dengan huraian yang sesuai untuk setiap konsep SMART. S-M-A-R-T. Huraian pertama telah diberi. Okey. Boleh ya? Okey. So yang pertama, kita dah tahu dia nak melancong ke luar negara dalam masa 4 tahun. Dia ada tujuan dia. Okey, dia ada tujuan dia. Okey, so dia kena buat plan. Okey, yang mana adalah boleh ukur. Dia tahu tak perbelanjaan dia? Kena tulis perbelanjaan dia. So dia perlu berapa? 8,200. Okey, dia perlu 8,200. Jadi kamu kena tulislah dalam ayat lah. Dalam ayat. Okey. Kita tahu dia nak RM 8,200 Okey, tulis ayat dah. So Karina memerlukan RM ayat mana-mana pun boleh, ayat yang sesuai kita pun terima untuk apa? Untuk melancong. Dia tahu, dia mengetahui dia memerlukan 8,200 untuk melancong. Okey. C. C adalah merancang sesuatu, pelan. Okey. So C, dia simpan apa? 200 dari gaji dia. Okey, gaji dia baru 900 sebulan. So pelan dia kan, dia bercadang, Karina dia bercadang. Macam mana? Menyimpan
RM 200 daripada gajinya. Okey? Sebanyak berapa? Sebanyak RM 900 900. setiap bulan. Sebulan lah. Okey? Okey. Boleh. Okey, realistic. Okey, so realistic tak? Okey, jadi kita kiralah Realistik. 200 daripada 900. Okey, kita kira dengan kalkulator 200 daripada 900 darab dengan 100%. Okey, so kita tahu dah iaitu okey, keluarkan kalkulator, tekan 200 bahagi 900 darab 100%. Okey. Okey, berapa peratus ya? Yang ni adalah 22%. Okey, baru 22%. Jadi kurang daripada 25% lah. So, bersifat realistik lah. Okey, realistik. Bersifat realistik kerana sebab kurang daripada 25% kerana hanya perlu Karina hanya perlu menyimpan 22% daripada gaji dia setiap bulan. Okey? Okey. Ataupun ni. Nyatakan beliau menyimpan 1 bulan daripada sebanyak merupakan berapa peratus. Okey, heuristik. Okey? Kalau you nak tulis perlu menyimpan kurang daripada 25% daripada gaji dia sebulan. Okay? So, masa berapa bulan? Berapa tahun? 4 tahun kan? Kamu cuba kira dalam masa 4 tahun. So, boleh capai ke tidak? Boleh capai. Okay? Dalam masa 4 tahun. Okey, Karina boleh capai mencapailah, boleh mencapai matlamat kewangan dia dalam masa 4 tahun. Okey ya? Yang seperti yang dirancang lah. Okey. Boleh? Okey. So, next. Boleh ya? So, kita tahu. Jelas ya? Okey. S, tujuan. M, berapa jumlah perbelanjaan yang kita perlu. Okey. Attainable, rancangan. Menyediakan rancangan. Okey, 1 bulan dia kena simpan berapa. Realistik. So, kita kena kira. Tempoh masa, boleh capai dalam tempoh masa 4 tahun. Okey, so next, yang keempat. Okey, yang keempat boleh ya? Yang keempat, okey. Yang keempat kita tengok, okey. Ayat panjang kan tapi senang saja ya. Okey. Encik Yang bekerja separuh masa sebagai pegawai jualan di sebuah syarikat dengan gaji tetap dia adalah 1,251 bulan. So, guna highlight pen kalau
kamu boleh guna highlight pen, highlight soalan dia. Okey, dia juga mendapat komisen sebanyak 140. Okey, bagi seorang pelanggan yang membeli barang daripadanya. Okey, Encik Yang mempunyai komitmen tetap sebanyak 880. Okey, komitmen maksudnya dia perbelanjaan. So, dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 375. Okey, so yang pertama, senang sahaja walaupun ayat panjang kan, tapi sebenarnya senang saja. Hitungkan ariran tunai. Ingat lagi ariran tunai? Encik Yang, jika dia mendapat sekurang-kurang 5 orang pelanggan pada bulan ini. Okey, so bagi kita tengok nota kita. Okey, so kita tengok. Okey, so ingat lagi ariran tunai kita kira macam mana. Ariran tunai. Okey, aliran tunai adalah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Okey, so aliran tunai positif. Kita tolak tau. Pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Kalau lebih adalah positif. Kalau kurang, kalau kita dapat negatif, aliran tunai negatif lah. So kita, jadi ingat pendapatan tolak perbelanjaan. Okey, so kita tengok sini. Okey, so kita nak kira macam mana? 1,000, pendapatan dulu, 1,250. Okey, 1,250 tambah, okey. Tambah dengan berapa? Seorang pelanggan dia dapat 140. Okey. So 5 orang. Boleh kira tak? Sekurang-kurang 5 orang pelanggan. So 5 orang kan? Bulan itu 5 orang. Sekurang-kurang 5 orang maksudnya lebih daripada 5 orang. Kan? Lebih daripada 5 orang. Lebih atau sama dengan 5 orang. Betul? Pendapatan boleh ya 5 orang kan? Pendapatan kan 5 orang. Okey. So tolak dengan perbelanjaan 880. Tolak dengan perbelanjaan 375. Okey? Yang depan ni adalah pendapatan. Okey, yang depan ni adalah pendapatan. Sini sampai sini adalah pendapatan. Okey, pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Okey ke? So dia ada lebihan. Okey, dia mesti ada lebihan.
So, dia ada lebihan berapa? Kamu kira dengan kalkulator. RM695 RM. Semua kena tulis RM. Okay. So, hitungkan aliran tunai. Jadi, nyatakanlah. Saya tulis kat bawah sebab tak cukup tempat. Okay. A. Itu adalah apa dah? Aliran. Hari itu cikgu kata kena tuliskan. Aliran tunai positif ke negatif? Tulislah. Ini adalah aliran tunai positif. Okay. Ini lebih ke kurang? Lebih kan? Dengan lebihan 59. Okay. So, okay ya. Okay. So, boleh? Kena nyatakan. Okay, B. B. So, soalan yang kena berfikirkan. Encik Yang dinaikkan pangkat menjadi pekerja sepenuh masa dan mendapat kenaikan gaji sebanyak 70%. Ini kena kira daripada gaji asas dia. Dia juga membeli sebuah kereta yang memerlukan bayaran angsuran RM1,020 sebulan. Apakah yang akan berlaku kepada aliran tunai Encik Yang pada bulan yang tiada pelanggan? Okey, gaji dia berapa tadi? 1,250. Okey, pen paper. Okey, yang ni boleh kan? Okey. Okey, cikgu padam yang ni ya. Okey. Okey. Okay. So, Encik Yang dinaikkan pangkat menjadi, okay. So, 1,200 warna purple. 1,250. Okay. Menaikkan 70% kan? Okay. 70% termasuk yang asas okay, kita darab lah. Okay. So, 1,250 darab dengan 70% tambah lagi dengan 1,250, kita dapat gaji yang selepas menaik pangkat, kenaikan pangkat, kita dapat 2,125. Okay? Boleh? Okay? Lepas tu, setiap bulan dia kena sebenarnya yang ni kita kena, kalau boleh kita buat pelan kewangan lah. Okay. Kalau boleh lah. Okay. Perbelanjaan kita ada perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap kan? Ada dua. Kan? Lepas tu, sekarang ni dia kena tolak lagi ansuran kereta, iaitu 1,020. Ini adalah kereta perbelanjaan tetap. Ini pun perbelanjaan tetap. Ni tengok. Okey, perbelanjaan tetap. Okey, ini pun kena tolak. Jadi kamu cuba guna kalkulator. Kita cuba guna kalkulator. Okey, ini komitmen dia. Okey, ini adalah perbelanjaan tidak tetap kan? Okey, so kita guna kalkulator 2,125 tolak dengan 1,020, tolak dengan 880, tolak dengan 375. Okey. Tolak, guna kalkulator ya. Cuba tekan. Kita dapat apa? Negatif kan? Okey, negatif. Kita dapat negatif macam mana ni? Negatif nak bayar macam mana? Guna credit card bayar.
Negatif Hmm. 1. Tapi dia tak tanyakan. Dia hanya tanya, dia tanya apa? Apakah yang akan berlaku kepada aliran tunai? Dia hanya nak aliran tunai sahaja. Apakah berlaku jika dia bulan itu tiada pelanggan? Okay, so dapat negatif maksudnya jawapan dia mengalami aliran tunai negatif. Di mana aliran tunai negatif ada satu nama iaitu defisit. D-E-F-I-S-I-T. Defisit. Okay? Ini adalah soalan yang kamu kena nyatakan tau. Ataupun kamu beliau mengalami defisit sebanyak 150. Okay? Ataupun aliran tunai negatif sebanyak 150. Dia tanya kan, jadi kita kena tulis jawapan kita di dalam kertas. Okay?